Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu 9 hari bulan. Kita ada lebih kurang 10 hari saja lagi. 10 hari untuk kita membuang 9 hari lagi untuk membuang undi. Okey, itulah. Sekarang dah terpaksa merayu-rayu. Semua pihak patut bersikap adil terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Oh, kenapa pula kena sikap adil? Apa yang Zahid Hamidi buat sampai kena buat macam begitu punya kenyataan? Apa yang Zahid Hamidi buat ni? Aduh. Okey, so ada gambar Tok Matasan ni. Jadi apa yang sebenarnya Zahid buat sampai ada gambar Tok Matasan? Okey, kita sama-sama kongsikan. Okey, daripada Sinar Harian ini tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada sebab untuk UMNO menolak presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 kerana beliau masih belum didapati bersalah. Kata timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, masyarakat juga tidak sepatutnya menjatuhkan hukuman kepada beliau selagi mahkamah belum menjatuhkan hukuman. Saya setuju yang ini. Dia belum bersalah kerana mahkamah belum menjatuhkan dia bersalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kemungkinan besar yang orang ramai tolak Zahid ini pasal dia punya perkataan, ayat-ayat dia yang dulu yang tersebar itu, kamu pun tahulah. Kemudian cara dia bersolidariti kepada penjenayah, mungkin itu jugalah. Okey, jadi apa yang Tok Matasan ini kata, saya okey, tak ada masalah, saya setuju, betul itu. Di mana-mana negara pun kamu tidak akan bersalah selagi kamu belum dibuktikan bersalah. Itu memang pegangan untuk demokrasi. Negara demokrasi yang ada undang-undang itu memang betul-betul. Okey. Katanya beliau, iaitu Ahmad Zahid, belum lagi didapati bersalah. Dan kenapa beliau tidak boleh bertanding pilihan raya melainkan mahkamah telah memutuskan beliau bersalah, katanya. Kalau beliau bersalah, katanya, kita UMNO akan menasihatkan beliau supaya tidak perlu bertanding. Tapi sekarang, atas asas apa kita nak menolak beliau? Katanya ketika beramah mesra dengan orang ramai di pasar malam Tuanku Jaafar di sini pada Selasa. Jadi betul jugalah apa yang Tok Matasan kata ini. Ujarnya semua pihak sepatutnya bersikap adil terhadap Zahid Hamidi. Okeylah tu. Tapi Zahid pun kena bersikap adil jugalah. Tok Matasan pun kena bersikap adil jugalah. Kalau mau Zahid diberikan layanan yang adil, dia pun kena adil jugalah. Jadi semua orang kena adil. Nasiblah memang Zahid ni adil kot. Jadi kamu boleh komen lah, Zahid ini adilkah? Zahid adilkah, tak adilkah? Tak pasti. Yang pasti Tok Matasan mahu supaya ada keadilan untuk Zahid Hamidi. Sementara itu katanya, Pakatan Harapan tiada modal lain untuk berkempen apabila berterusan menggunakan sentimen UMNO akan melepaskan pemimpin yang didapati bersalah sebaik saja pilihan raya. Itu bukan pasal modal tak modal, Tok Mat. Tapi itu supaya rakyat tahu rasanya begitulah yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Saya pun tidak pasti sebab saya bukan orang mana-mana parti. Katanya dulu mereka kata Datuk Seri Najib Tun Razak dan sekarang Ahmad Zahid Hamidi. Cuba lihat track record BN ketika mentadbir dulu, yang mana beberapa pemimpin besar parti dipenjarakan kerana didapati bersalah, katanya. Betul lah. Kalau salah tetap salah. Macam mana pun salah tetap salah. Okey. So kau boleh komen, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Wow, ingatkan isu LCS sudah selesai. Rupa-rupanya belum selesai lagi. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, skandal LCS dibongkar pula oleh seorang lagi orang yang amat penting di Lumut. Okey. Dipetik daripada Malaysia Kini, dia kata skandal LCS beri kesan meluas di Lumut. Yang ini orang-orang berkenaan kena jawab ni. Syamuddin Hussein, Zahid Hamidi, Najib Razak, semua kena jawab perkara ini. Betulkah skandal LCS beri kesan meluas di Lumut? Ini kata Hatta Ramli. Skandal pembelian 6 kapal tempur pesisir atau LCS yang bernilai 9 bilion, patutlah banyak ni, 9 bilion yang sepatutnya dimiliki oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, memberi kesan yang amat meluas di kerusi Parlimen Lumut. Demikian kata penyandang kerusi Parlimen Lumut, iaitu Dr. Muhammad Hatta Madramli. Dia berkata Lumut yang diisytihar sebagai bandar tentera laut, pelancongan dan maritim mempunyai pengundi yang terkesan dengan penyelewengan itu. Katanya mungkin bagi rakyat Malaysia, projek LCS ini adalah satu lagi skandal melibatkan pemimpin BN. Tapi bagi penduduk Lumut, ia melibatkan punca pendapatan mereka. Ramai warga Lumut yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan projek ini kini hilang punca pendapatan, kata beliau. Ramai pembekal yang terdiri daripada veteran TLDM yang membantu kontraktor utama. Ramai juga pekerja yang diambil. Pembekal-pembekal ini terdiri daripada veteran TLDM, katanya. Tambahnya lagi, akibat skandal ini tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan pada hari ini, ekonomi mereka terjejas. Katanya kepada Malaysia Kini di Lumut hari ini. Nah, ini Zahid Hamidi kena jawab, Syamuddin Hussein kena jawab, Najib Razak pun kena jawab benda ni betul atau tidak. Nah, malah Menteri Besar Perak pun kena jawab benda ni, betul atau tidak perkara ini. Projek pembinaan LCS adalah perolehan terbesar dalam sejarah Kementerian Pertahanan. Dengan kos keseluruhan sebanyak 9 bilion, kontrak bagi projek itu bermula pada 2013 dan dijadualkan siap dalam masa 10 tahun. Sepatutnya kalau begitu tuan-tuan dan puan-puan, 2023 sepatutnya semua kapal sudah ada. Tetapi sampai sekarang 2022 masuk 2023 sudah 9 tahun, sebiji kapal pun belum siap. PAC dalam laporannya pada Ogos lalu mendedahkan bahawa kerajaan sudah pun membayar sebanyak lebih daripada 6 bilion untuk projek 5 kapal LCS kepada sebuah syarikat yang dilaksanakan secara rundingan terus. Namun tidak ada kapal yang diterima sehingga pada setakat ini. Dr. Hatta berkata suasana ekonomi di Lumut terkesan susulan ekonomi perniagaan yang berkaitan dengan pembinaan kapal itu yang tidak berjalan dan beberapa industri seperti petrol dan gas yang belum dimulakan serta isu pekerja asing yang dibawa masuk. Menurutnya, ramai veteran TLDM yang terlibat dalam projek ini kini tiada mata pencarian, terpaksa beralih kepada kerja-kerja yang lain. Katanya pembekal-pembekal ini masih tidak dibayar walaupun 6 bilion ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk pembinaan kapal. Ada syarikat yang sebelum ini mengambil beratus orang, kini tinggal 15 atau 20 orang saja, tidak dapat mengekalkan pekerja kerana tidak dibayar, katanya. Menurutnya, ketika dia mencari ahli PAC, dia bersetuju dengan cadangan hutang pembekal perlu dibayar secepat mungkin. Sebahagian peruntukan telah dibayar untuk melunaskan hutang-hutang syarikat lama berkaitan dengan kontraktor utama yang tidak ada kaitan dengan projek LCS, katanya. Tambahnya lagi, sama ada itu mengikut peraturan keuangan kerajaan, kita tidak tahu, katanya. Okey, jadi ini perlu dijawab oleh orang-orang tertentu. Sila jawab kerana sekarang pilihan raya. Ini boleh menjadi senjata utama pembangkang ataupun lawan parti lawan untuk melawan menggunakan isu ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.